Tahsinul Ibadah. Kita lalukan kehadiran yang bahagia Ustaz Ahmad Lufi Muharram di Konti Kim FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat dalam bulan Ramadan, semangat berpuasa. Kita nak teruskan lagi, kita nak terus saja buka Manta Zubat kita pada pagi ini. Kita nak sambung untuk kitab puasa untuk sahabat-sahabat pendengar yang ada kitab Manta Zubat, boleh buka di muka surat 169. Dan kali ini kita nak pergi terus kepada bait 465 Ustaz. Mungkin sebagai pencerahan pada hari ini, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ bertugas Siti Nur Hayati Paradi, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minggu lepas kita mempelajari, ada dua sebab. Ada dua sebab yang kerananya wajib berpuasa. Kalau boleh ingat lagi, minggu lepas dua perkara tersebut ialah yang pertama, bulan Syaban genap 30 hari. Bulan Syaban genap 30 hari. Dan yang kedua ialah apabila dilihat anak bulan. Satu orang yang adil, iaitu orang yang terpercaya dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada 5 syarat di sana. Bila dia nampak anak bulan, dia laporkan kepada pihak yang berwajib, pihak yang bertanggungjawab, maka pada ketika itu wajiblah berpuasa ke atas semua orang yang berada di tempat yang sama matla' dengan tempat yang dilihat anak bulan. Dan itu dah selesai. Kita dah puasa pun. Kita sekarang ni pun dah puasa hari ke 6 puasa. Itu dah selesai. Jadi untuk bait syair yang akan datang ini, beberapa perkara akan dibincangkan. Yang pertama ialah siapakah yang wajib puasa? Siapa yang wajib berpuasa, ataupun disebut juga sebagai syarat-syarat wajib puasa. Kalau satu orang individu cukup syarat pada dirinya yang seperti yang akan disebutkan, maka dia wajib puasa. Apa maksud wajib puasa? Kalau dia tak puasa, berdosa. Itu maksud wajib puasa. Kalau dia tak puasa, berdosa. Jadi apakah syarat satu orang itu dia wajib puasa? Kalau dia tidak cukup syarat ini, maka dia tidak wajib puasa. Yang pertama, seperti mana kata pengarang, wa innamal fardu ala syakhsin qadar alaihi muslimin mukallafin tahar. Hanya yang wajib puasa itu atas seorang yang mampu untuk berpuasa, Muslim, mukallaf iaitu baligh dan juga berakal sihat, suci dari haid dan juga nifas. Kita tengok beberapa syarat diperlukan untuk kita hukum, kamu wajib puasa, kamu tak wajib puasa. Wa innamal fardu, hanya saja fardulah, wajiblah puasa. Atas siapa? Atas individu, seseorang yang qadar. Qadar makna mampu. Qadar alaih, dia mampu puasa. Orang yang mampu berpuasa. Sebab itu kalau dalam kitab lain dia kata salah satu syarat wajib puasa itaqah, mampu. Jadi mampu berpuasa ini syarat yang penting. Daripada sinilah kita dapat tahu orang yang sakit dia ni menyebabkan dia tak larat untuk tak makan, tak larat nak puasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Dan perkara ini jelas disebut dalam Al-Quran. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang dia sakit, Quran kata, siapa yang sakit, maka dia boleh tidak berpuasa, dan hari yang ditinggalkan itu hendaklah diqadha pada hari-hari yang lain.
Jadi syarat yang pertama ialah itaqah, mampu berpuasa. Tapi orang yang sakit macam mana ni yang boleh tidak berpuasa? Saya pening kepala lah, boleh ke tak puasa? Saya ada jerawat kat muka, lagi tak boleh. Jadi sudah tentu sakit yang tak boleh, yang memberi kita rukhsah, kelonggaran untuk tidak puasa ini. Kalau dalam kitab dia sebut begini, sakit yang boleh kita tak puasa ni adalah sakit yang kalau kita tak makan, sama ada tak makan makanan ataupun tak makan ubat, akan mendatangkan mudarat yang bersangatan, yang tak dapat ditanggung. Mungkin mudarat itu menyebabkan hilang nyawa. Kalau dia puasa juga hilang nyawa. Kalau dia puasa, mudarat tersebut, kalau dia puasa juga akan merosakkan anggota. Kalau dia puasa, misalnya menyebabkan penyakit lambat sembuh, itu antara mudaratnya, penyakit lambat sembuh. Ataupun kalau dia berpuasa akan mendatangkan mudarat seperti kecacatan yang kekal misalnya. Ataupun kalau dia berpuasa akan mendatangkan satu keadaan sakit yang tak dapat ditanggung. Dalam keadaan yang begini barulah boleh kita tidak berpuasa. Orang yang sakit tidak berpuasa. Jadi tengok dulu sakit yang macam mana. Misalnya, kalau satu orang ini dia sakit demam, dia demam, dan dia punya demam ni ada dua. Satu memang demam yang terlantar, demam berterusan. Kalau memang daripada awal lagi demam, sebelum subuh tu memang tak larat dah, maka orang ini dia boleh tidak berniat pada waktu malam ataupun sebelum subuh. Tapi ada orang yang dia keadaan demamnya itu kuat, kadang badan kuat, kadang badan tak kuat, dan pada waktu sebelum subuh tubuhnya itu kuat juga. Tubuhnya kuat. Cuma dia kadang-kadang tengah hari baru datang lemah. Untuk orang yang macam ni, dia perlu niat. Pastikan sebelum subuh dia niat. Dia niat puasa. Nanti bila sampai tengah hari, waktu dia dah lemah ataupun waktu yang dia dah tak larat, barulah dia boleh buka. Bukan dia daripada pagi lagi dah sarapan. Kalau orang yang dia mampu berpuasa setengah hari, maka dia kena puasa. Dia kena puasa. Dia kena puasa. Kalau pagi dia larat, pagi itu dia kena puasa. Sampai dia tak larat, barulah dia boleh berbuka puasa. Jadi syarat yang pertama ialah itaqah. Ada soalan minggu lepas, saya tengok soalan daripada Facebook yang bertanya berkaitan dengan kanak-kanak. Jadi ditanya kanak-kanak ni umur berapa kita wajar menyuruh mereka berpuasa? Apakah dalil yang disuruh kanak-kanak ini berpuasa? Di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, antaranya kitab Fathul Mu'in, disebut secara jelas bahawasanya kanak-kanak kalau umur 7 tahun, ibu bapa hendaklah memerintahkan ataupun menyuruh mereka berpuasa. Kalau dia berumur 7 tahun bulan Qamariyah, suruh dia puasa. Bahkan menjadi kewajipan bagi ibu bapa untuk menyuruh anak mereka yang berusia 7 tahun untuk berpuasa. Dan penekanan untuk suruh puasa itu lebih berat lagi kalau dia dah berumur 10 tahun. Cuma dia punya cerita dia sama macam sembahyang. Sebenarnya dalam masalah puasa, ulama telah mengambil kias dengan sembahyang. Seperti mana Nabi kata, muru auladakum, suruhlah anak-anak kalian solat, wahum abna'u sab'in, apabila mereka berumur 7 tahun, suruh mereka solat. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin,
Kalau mereka tak solat dah umur 10 tahun, maka boleh pukul. Dikiaskan juga dengan amalan berpuasa. Bila puasa, mula umur 7 tahun dah wajib ibu bapa menyuruh untuk anak-anak berpuasa. Cuma dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Anak-anak disuruh berpuasa bila umur 7 tahun dengan satu syarat, iaitu apabila mereka mampu berpuasa. Itaqah. Bila mereka ini termasuk dalam mampu yang kita bincangkan sekarang ini. Bila mereka mampu berpuasa. Jadi kita sendiri kenal anak kita. Ada kanak-kanak yang tidak mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, maka mungkin kita suruh dia tidak makan selama setengah hari misalnya, ataupun sampai waktu yang tertentu secara berperingkat. Secara berperingkat. Kerana dalam berpuasa ini untuk orang dewasa pun dia mesti ada syarat mampu. Untuk orang yang dewasa pun mempunyai syarat mampu. Apatah lagi bagi mereka yang merupakan kanak-kanak. Sudah tentu di sana ada syarat mampu, mempunyai daya tahan tubuh untuk berpuasa. Kalau anak kita mampu puasa setengah hari, maka dia puasa setengah hari. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau tubuhnya tidak larat untuk menanggung puasa, maka jangan dipaksa untuk dia berpuasa lebih daripada kemampuannya. Dan dalil tentang suruhan ini diambil daripada hadis yang Nabi SAW menyuruh ibu bapa untuk menyuruh anak-anak mereka bersolat. Daripada situ diambil juga, disuruh juga anak-anak berpuasa. Syarat yang pertama ialah mampu. Dan syarat yang kedua ialah Muslim. Itu sangat jelas, orang Islam. Kalau adalah orang bukan Islam, zaman sekarang ini pun ada, dia nak mencuba pengalaman berpuasa, segi istilah syarak tak dipanggil puasa, tidak panggil puasa, kerana puasa syarat sahnya orang Islam. Tapi kalau dia tak nak makan, pulang pada dia. Dia tak nak makan 2 hari ke 3 hari ke, terpulang kepada dia. Tapi perbuatan dia daripada segi syarak tidak dipanggil berpuasa. Kalau dia nak puasa, itu tak ada apa-apa halangan daripada segi syarak dan tak ada apa-apa masalah. Di syarat yang kedua untuk wajib puasa iaitu orang Islam, muslimin. Dan syarat dia yang ketiga mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf ni maksudnya ialah baligh dan berakal. Mukallaf maksudnya apa? Baligh dan berakal. Kalau satu orang kanak-kanak, segi hukum dia tak wajib puasa. Dia tak wajib puasa selagi belum baligh, tidak wajib puasa. Jadi yang kita suruh ini, kenapa dalam kitab kata kenapa anak yang belum baligh ini disuruh semayang? Semayang pun tak wajib lagi, puasa pun tidak wajib lagi, supaya dia terbiasa dengan amalan ini ketika dia baligh. Kalau baligh baru nak suruh semayang, dia akan jadi berat pada diri dia. Dia akan jadi asing. Benda ni jadi asing dalam kehidupan dia. Kalau anak itu disuruh bersemayang, disuruh berpuasa, sebelum dia baligh lagi, saat waktu yang dia memang dah kena semayang, dia dah ready, dah bersedia untuk solat. Dan itulah hikmah disuruh anak-anak ini sembahyang dan puasa sebelum meningkat baligh. Jangan baligh baru nak suruh semayang. Jangan baligh baru nak suruh mereka berpuasa. Kita khawatir pada waktu itu akan menyebabkan diri mereka tidak serasi dengan amal ibadah ini. Jadi syarat yang ketiga ialah mukallaf, iaitu baligh dan juga berakal. Jadi orang tanya orang yang berakal. Orang yang ada masalah mental, yang kita panggil orang gila. Orang gila. Orang yang ada masalah mental, dia tidak wajib berpuasa. Misalnya, mungkin kita ada ibu bapa yang telah menjangkau usia nyanyuk misalnya.
Jadi orang nyanyuk ini kalau dalam Quran pun sebut sebagai telah mencapai suatu usia yang buruk, iaitu dia kembali kepada zaman kanak-kanak. Akalnya seperti sudah tiada. Orang yang sakit nyanyuk. Maka orang yang sakit nyanyuk, maka dia tidak wajib berpuasa. Berbeza dengan orang, dia bukan nyanyuk, tetapi dia mengalami penyakit kelupaan lain, kan? Akalnya masih ada, cuma dia jadi pelupa. Dia jadi orang yang pelupa. Kalau kita bagi tahu kat dia puasa, dia ingat, dia tahu, kan? Tapi dia jadi orang yang cepat lupa. Jadi cepat lupa ini dia penyakit. Dia adalah penyakit, dia bukan orang yang hilang akal. Maka orang yang yang dipanggil Alzheimer itu masih lagi wajib berpuasa sekiranya belum sampai ke tahap hilangnya akal. Dan syarat yang keempat, tahar, suci. Itu perempuan yang berada dalam keadaan uzur, sama ada uzur haid ataupun uzur nifas, maka mereka tidak wajib berpuasa. Bukan tak wajib berpuasa, mereka haram berpuasa. Kata kot mungkin dia semangat nak dapat pahala bersaing juga dengan orang lelaki atau dengan kawan-kawan dia yang tak uzur, dia nak puasa juga. Boleh ke? Tak boleh. Kalau dia puasa juga, hukumnya adalah haram dan tidak dibenarkan. Kalau satu orang perempuan dia tak makan bulan puasa, dia uzur, dia tak makan daripada lepas subuh sampai menjelang berbuka, dia tak makan. Kalau dia tak makan dengan niat puasa, hukumnya haram. Tapi kalau dia tak makan sebab dia tak nak makan, itu sahaja, tanpa ada niat berpuasa, maka tak ada apa-apa masalah. Kira tak berpuasa, Dato'? Dia memang tak puasa, tak sah pun puasa. Cuma kalau dia ada niat nak puasa, hukumnya haram. Kalau dia tak ada niat berpuasa, walaupun dia tak makan, hukumnya tidak haram. Tapi kalaulah ditanya yang mana afdal, perempuan yang berada dalam keadaan uzur, adakah dia tak makan sama macam orang puasa ataupun dia makan seperti biasa, maka jawapannya adalah lebih afdal mereka tidak berpuasa. Maksudnya adalah afdal mereka tidak makan. Tidak makan, maknanya makan. Kerana kelonggaran boleh makan ni untuk perempuan uzur ataupun tidak berpuasa untuk perempuan yang uzur, syarak bagi, syarak hadiahkan, syarak anugerahkan. Jadi kita kena terimalah, sambutlah anugerah ataupun sedekah ataupun pemberian daripada syarak. Cuma kalau nak makan tu jangan makan depan orang, kan? Kalau nak makan tu janganlah makan depan anak-anak, kan? Itu dipanggil adab. Adab. Walaupun kita ni uzur, jangan pergi makan dekat tempat ataupun kedai makan yang terbuka. Jangan, kan? Itu kita menjaga adab sebagai orang Muslim. Maka agama di sana ada syariat dan di sana juga ada adab. Maka adabnya kita menjaga perilaku kita daripada makan di hadapan orang yang berpuasa. Jadi itu kita dah sebut berapa syarat wajib puasa? 4. Yang pertama mampu, yang kedua orang Islam, yang ketiga mukallaf, dan yang keempat bebas ataupun suci daripada haid dan juga nifas. Suci daripada haid dan juga nifas. Dia ada satu syarat lagi tak sebut kat sini, iaitu satu lagi syarat wajib puasa ialah iqamah. Apa maksud iqamah? Salah satu lagi syarat wajib puasa di sini nombor berapa? Nombor 5 lah. Nombor 5. Jadi nombor 5 syarat wajib puasa iqamah. Apa maksud iqamah? Tidak bermusafir. Orang yang musafir tidak wajib puasa. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, wa man kana maridan aw ala safar, dan sesiapa yang sakit
au ala safar, ataupun dia sedang bermusafir, maka dia boleh tak puasa. Dia akan qada pada hari yang lain. Sebagai satu catatan, contohnya lah, satu orang dia balik kampung, dekat-dekat raya ni balik kampung, dan waktu bertolak siang. Pagi tadi sahur, niat berpuasa. Jadi misalnya bertolak pukul 8 pagi, bertolak pukul 9 pagi. Jadi dalam perjalanan, dia adalah satu orang yang berstatus musafir. Jadi soalannya, boleh ke dia tak puasa? Tengah jalan tu rasa penat, dia buka puasa. Tak boleh. Tak boleh. Syarat orang musafir untuk boleh tak berpuasa, syaratnya apa? Satu, syarat dia sama macam syarat sembahyang qasar. Mesti safar dia itu jauh, mencukupi kilometer, iaitu 2 marhalah mesti. Dan syaratnya ialah sebelum subuh itu dia dah musafir. Kalau lepas subuh baru musafir, tak boleh. Tak boleh berbuka puasa, tak boleh tidak berpuasa. Orang musafir untuk boleh tidak berpuasa, hendaklah semasa terbit fajar itu dia telah sedia bermusafir. Dia sedang bermusafir. Jadi kalau nak ambil rukhsah tak berpuasa bagi orang yang musafir, tolaklah sebelum subuh, kan? Bertolak sebelum subuh. Namun dalam kitab kata, kalaulah orang ini dia punya perjalanan dia tidaklah berat, dia memang musafir jauh tapi tak berat, lebih afdal dia berpuasa. Walaupun dia kalau tak nak puasa pun boleh, tetapi lebih afdal dia berpuasa kalau apa? Kalau perjalanannya itu tidak jauh, tidak berat. Kalau tak jauh memang tak boleh langsung. Tidak berat. Tapi kalau perjalanan, contohnya dia bertolak sebelum subuh, naik kapal terbang. Jadi naik kapal terbang sudah tentu jaraknya jauh, tetapi perjalanan itu tidaklah berat, taklah beban. Kalau dia nak berbuka, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Namun kita kata kepadanya, kita sarankan kepadanya untuk tetap berpuasa. Kalaulah perjalanan dia tu naik unta, naik keldai, berat, lalu atas bukit, lereng bukit, turun lembah, maknanya berat, penat, ataupun naik bas yang penuh sesak dan sebagainya, matahari terik dan sebagainya, pada ketika itu berat, perjalanannya itu berat, maka pada ketika itu tidak mengapa untuk dia mengambil kelonggaran orang musafir untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan tentang syarat wajib puasa. Alhamdulillah. Dan kita nak raikan juga antara panggilan rakan-rakan kita di talian di 0362051500 untuk soalan di Facebook dan juga di WhatsApp kami di 0112900400. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini untuk Tahsinul Ibadah. Bersiaran untuk meneruskan Tahsinul Ibadah, pengajian Matan Zubat untuk kitab puasa di muka surat 169 bait yang ke-465 tentang syarat wajib puasa. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan yang bahagia Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di Konti IKIM FM. Mungkin waktu ini kita boleh raikan terus ke Ustaz soalan-soalan daripada sahabat kita. Kita mulakan di talian di 0362051500 dari Semeremban. Puan Siti, silakan soalan. Berkenaan dengan orang-orang yang wajib puasa ni, sehingga umur berapakah orang yang diwajibkan berpuasa? Sebab apa? Ada seorang kawan saya ni, umur mak dia 82 tahun dah, macam tu lebih kurang. Hari tu dia datang dengan saya, dia cerita mak dia tu dah 2-3 tahun dah tak puasa sebab dia kata tak larat. Tapi bila saya tengok keadaan dia, dia masih boleh berjalan, tidak uzur lah. Tapi dia kata dah 2-3 tahun tak puasa. Mak saya pun umur dah 80 tahun, tapi masih boleh puasa lagi. Macam mana tu Ustaz? Tentang umur maksimum di dalam WhatsApp juga ada kata tentang ayah dia usia 85 tahun tak larat puasa dan haruskah diganti oleh anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua orang yang mereka ini tidak wajib berpuasa.
Bahkan puasa untuk mereka ini adalah membayar fidyah. Dia tak perlu puasa, dia bayar fidyah sahaja. Dan ini diambil daripada ayat yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Setengah mufassir mengatakan di dalam ayat ini ada takdir la, iaitu wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Dan wajib ke atas orang yang tak mampu berpuasa membayar fidyah. Jadi dia punya puasa dia ialah bayar fidyah. Satu hari satu cupak, RM1.75. Kita dah kira minggu lepas. Ada dua orang seperti mana yang disebut dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama ialah Syaikhun Fanin. Syaikhun Fanin. Syaikhun Fanin ialah orang tua renta. Mana orang tua bangka. Jadi orang yang sangat tua. Dia bukan sakit, tetapi faktor fizikalnya, dia tidak mempunyai daya tahan untuk tidak makan. Dia bukan sakit, tapi oleh kerana faktor tubuh badan menyebabkan dia tak ada daya tahan untuk tanggung. Perut dia dah tak ada kekuatan untuk tak makan. Dia kena ada juga makan, kena ada juga masuk air, kena ada juga masuk makanan. Dan sudah tentu dia berbeza. Kita tak boleh kiaskan ikut umur. Dia tak ada umur. Memang jelas tidak ada umur yang tertentu untuk kita kata orang ini wajib berpuasa ataupun tidak wajib berpuasa. Dia kembali kepada individu. Jadi mungkin ada orang yang umur 85 tahun tapi ada upaya untuk berpuasa. Ya, memang betul. Dan ada orang umur 85 tahun tapi sudah tidak ada upaya untuk berpuasa. Dan upaya untuk berpuasa tidak ditimbang daripada segi boleh berjalan ataupun tidak. Boleh berjalan itu dah soal lain. Ini soal perut, kan? Perut, kekuatan tubuh, kekuatan fizikal dia untuk menanggung tidak makan. Jadi mungkin bapa ataupun ibu kepada kawan yang bertanya tadi, mungkin umur dia 85 tahun, walaupun kita nampak dia macam boleh berjalan, nampak macam gagah, tapi bab untuk tidak makan ini dia tak gagah, dia tak mampu. Jadi kita andaikan ataupun kita bersangka baik bahawasanya dia telah sampai kepada keadaan yang dia tidak boleh berpuasa. Jadi yang pertama siapa? Yang pertama ialah Syaikhun Fanin, orang tua bangka ataupun orang tua renta, sangat tua. Dia bukan sakit. Apatah lagi kalau dia tua dan sakit, lagilah dia boleh untuk tidak berpuasa. Jadi cara dia, kita akan bayarkan fidyah bagi pihak mereka. Satu hari yang tak berpuasa, satu cupak. Kiraan ringgitnya RM1.75. Kiraan gramnya beras ialah 650 gram ke? 685 gram. 2,700 bahagi 4. Di situ bayar. Maknanya apa? Nanti kat hujung puasa nanti, sebenarnya nak bayar pakai duit siapa? Bayar pakai duit yang tak puasa tu sendirilah, duit ayah tu. Itu yang pertama lah. Jadi kalau kita nak bayarkan bagi pihak ayah, jadi kita minta izin, kita bagi tahu, okey, saya akan bayar fidyah bagi pihak ayah. Minta izin dulu. Dia mesti syarat kena minta izin dulu daripada orang yang terlibat. Bila hujung Ramadan, kita bayarkan untuk mereka sejumlah fidyah sama dengan sejumlah hari yang mereka tidak berpuasa. Jadi yang pertama siapa? Yang pertama Syaikhun Fanin. Yang kedua, orang yang sakit. Maradan la yurja bur'uhu. Orang yang dia sakit, walaupun dia muda tapi sakit. Sakit yang macam mana? Sakit yang tidak diharap sembuh. Maknanya sakit kronik. Sakit bawa meninggal, bawa mati. Sakit yang tidak diharap sembuh. Orang yang sakit biasa, sakit boleh sembuh, macam demam, dia pun boleh tak puasa.
orang yang sakit dengan sakit yang tak diharap sembuh, misalnya dia kena dialisis kan, keadaannya diabetes yang memang tak boleh kalau tak makan, tak boleh. Kalau dia tak makan akan kolaps misalnya, akan pingsan misalnya. Jadi, dan sakit ini biasanya kalau ikut pengalaman jenis bangsa sakit yang tidak diharap sembuh. Apa beza dia? Kalau orang yang dia sakit dengan sakit yang boleh sembuh, sakit biasa, demam dan sebagainya, dia boleh tak puasa. Nanti bila lepas habis Ramadan, dia kena qada. Dia perlu mengqadanya. Tapi kalau satu orang dia sakit dengan sakit yang jenis susah nak sembuh, hanya hidup makan ubat sahaja, kalau ikut pengalaman manusia susah nak sembuh. Jadi untuk dia ini, dia boleh tidak berpuasa, dan setiap hari yang tidak berpuasa perlu dibayarkan fidyah dan tidak perlu qada. Itu beza dia. Nampak tak? Kalau dia sakit yang boleh sembuh, kena qada. Tak ada fidyah kan? Hanya qada sahaja. Tapi kalau sakit dengan sakit yang tidak diharap sembuhnya mengikut pengalaman manusia, maka dia kena bayar fidyah dan tidak ada qada yang diperlukan. Jadi ia juga menjawab kepada soalan daripada WhatsApp tadi, iaitu ayahnya yang berumur 85 tahun yang tidak mampu berpuasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Kita raikan lagi soalan rakan kita dari Keluang, Hajar Zainah. Soalannya silakan. Saya nak tanya, macam orang yang kencing manis kan, dia hypo kan, kalau bila pukul 3, pukul 4 dia hypo, dia terpaksa kena berbuka kan, makan. Jadi ialah dia lepas Ramadan dia ganti. Adakah dia kena fidyah juga? Ustaz. Jadi orang yang kena penyakit kencing manis, jadi mungkin kita boleh tengok tahap penyakit yang dialami oleh beliau. Jadi seperti mana yang disebutkan tadilah. Kalau dia dah sampai ke tahap yang memang tak ada harapan untuk sembuh dan memang tak boleh untuk puasa, nak suruh qada pun dia tak boleh puasa, qada pun tak boleh, Ramadan pun tak boleh, qada pun tak boleh, sama aja kan. Kalau dia sampai ke tahap yang tidak ada harapan untuk sembuh, mungkin dah sampai ke tahap dialisis misalnya, maka orang ini dia kena bayar fidyah. Tetapi kalau mungkin tahap yang tidak berapa kronik, sampai waktu ada ketika boleh habiskan sampai maghrib, ada ketika sampai terpaksa berbuka di tengah hari misalnya. Kalaulah penyakit ataupun tahap penyakit seperti yang saya sebutkan, maka dia hanya wajib qada, tidak ada fidyah baginya. Yes. Dan soalan daripada WhatsApp IKIM FM daripada Puan Jamilah, tanya kalau buat gigi palsu ketika bulan puasa, doktor akan cuci dulu gigi, takut air cucian masuk ke dalam mulut, lepas tu baru buat gigi palsu ikut ukuran tapak gigi. Boleh ke macam tu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya nak jawab soalan ni, kita kena faham dasar dalam bab puasa. Kita kena mengelakkan daripada melakukan apa-apa perkara yang memungkinkan masuk sesuatu ke dalam rongga. Misalnya menyelam. Dia menyelam, biasanya kalau menyelam ni dimasuklah air ke dalam rongga, maka pada ketika itu wajib ataupun tidak dibenarkan orang untuk menyelam ketika berpuasa. Tak boleh selam. Kalau diyakini kalau dia selam hapus tubuhnya dalam air, maka air akan masuk. Pada ketika itu haram dia menyelam, tak boleh dia menyelam. Menyelam bakal menyebabkan air masuk, kita kena elakkan. Samalah juga, guru kami selalu memberi pesan, orang yang berpuasa kena hati-hati dalam bab memberus gigi. Berus gigi pada waktu pagi. Kalau nak berus gigi sebelum subuh, semasa bersahur, jangan lepas subuh. Berus gigi itu sendiri tak batal puasa. Tetapi kalau kita melihat cara kita berus gigi, kita ambil
berus gigi, letak ubat gigi yang banyak berbuih. Jadi mulut kita penuh dengan buih ubat gigi, dan sudah tentu air liur akan bercampur dengan ubat gigi, dan susah untuk elak daripada air liur yang bercampur dengan ubat gigi ini masuk ke dalam halqum, masuk ke dalam rongga. Oleh kerana itu, kalau ditanya boleh ke berus gigi, jawapannya tak boleh. Apa maksud jawapannya tak boleh? Kerana perbuatan memberus gigi itu biasanya akan menyebabkan masuk sesuatu benda asing ke dalam rongga yang dilarang. Kalau orang tu dia boleh beruh gigi, dia pakai beruh gigi je, tak pakai ubat gigi, tak ada masalah lah. Ataupun dia menggunakan ubat gigi yang terlalu sedikit dan dia begitu berhati-hati ketika memberus gigi, tak ada masalah. Tapi kalau menggunakan kaedah berus gigi, memberus gigi yang biasa kita lakukan pada hari-hari bulan Ramadan, sudah tentu sukar sangat untuk kita mengelak diri daripada termasuk benda asing ke dalam rongga yang dilarang. Samalah juga ceritanya dengan masalah cabut gigi. Samalah juga masalah menukar gigi gigi palsu, pasang crown misalnya kan, yang sebelum itu perlu ada proses pembersihan. Dan cuba kita bayangkan macam mana cara orang cabut gigi. Dia akan bersandar kan, dia akan bersandar atas kerusi. Jadi bila bersandar, dia akan mendongak mulut dia. Kalau orang tu dia cabut gigi dalam keadaan badannya bersandar, kepala terdongak, bila cabut saja darah akan keluar, betul? Dan secara automatik darah tu terus dia masuk ke dalam lorongnya, iaitu masuk ke dalam mulut. Masuk ke dalam rongga halqum. Ia boleh menyebabkan batal puasa. Jadi oleh kerana itu, kalau orang dia nak tukar gigi palsu, adakah ia sesuatu perkara yang urgent? Mesti kena buat bulan puasa ni sebab nak raya gigi cantik ke macam mana? Jadi antara cabut gigi dengan tukar gigi palsu, cabut gigi lebih urgent, lebih perlu dilakukan dengan segera. Kalau ia tidak boleh dibuat pada waktu malam dalam masalah cabut gigi, dan tidak tahan lagi untuk membiarkan gigi tersebut, maka boleh satu orang itu dia cabut gigi, dan kalaulah masuk sesuatu benda asing, puasanya batal dan dia perlu qada pada bulan luar daripada Ramadan. Dan adapun masalah menukar gigi palsu, dia bukanlah sesuatu yang urgent, maka tidak boleh kita lakukan pada waktu siang kalau diyakini akan menyebabkan ada benda asing masuk, mungkin kotoran gigi, mungkin ada ubat dan sebagainya. Maka kita tangguhkan di luar Ramadan, atau kita buat temu janji dengan doktor pada waktu malam. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan satu soalan daripada WhatsApp Ustaz, rakan kita ni tanya-tanya tentang bayaran fidyah. Bagaimana kalau seorang itu culas berpuasa ketika usianya muda, sekarang dah usia cecah 70 tahun, cara pengiraan mula dari balia ke macam mana Ustaz? Mereka yang tidak diberi hidayah untuk puasa ketika usia muda, sekarang ada timbul keinsafan untuk berpuasa. Jadi bagaimana soal yang telah ditinggalkan? Untuk mereka yang ada tertinggal puasa pada tahun-tahun yang sebelumnya, perkara pertama yang dia perlu buat ialah qada. Bahkan dia perlu menyegerakan qada. Bila ada peluang, ada kemampuan, ada kekuatan untuk qada, dia utamakan qada sebelum maut mendatang. Satu hari qada. Satu hari. Itu qada. Dan berkaitan dengan fidyah, ini kalau dia masih hidup lagi, yang pertama dia perlu qada. Dan yang kedua, dia perlu membayar fidyah. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada satu fidyah. Fidyah ni denda lah. Denda kerana fidyatut ta'khir. Dia panggil apa? Fidyatut ta'khir. Fidyah kerana melewatkan qada. Ambil perhatian. Wanita yang misalnya ada tak puasa sebab uzur ke, bersalin dan sebagainya, dia tak qada sampailah masuk Ramadan baru. Sebab apa tak qada? Wallahu alam. Sebab apa tak qada?
Jadi sampai masuk Ramadan baru masih belum qada. Bilangan hari qada tetap sama. Dia perlu tambah apa? Dia perlu tambah membayar denda lewat qada. Membayar apa? Membayar denda lewat qada. Dan ini adalah fatwa daripada 6 orang sahabat, bahawasanya sesiapa yang melewatkan qada bulan Ramadan tanpa sebarang keuzuran sehingga masuk Ramadan yang baru, dia perlu membayar fidyah 1 hari lewat 1 cupak. Saya bagi contoh, untuk kiraan sampai umur 70 itu panjang. Memang kalau dia tak pernah puasa, dia akan kira daripada umur baligh. Umur baligh. Jadi umur baligh ni ialah 15 tahun bulan Islam ataupun bulan Qamariyah. Bukan kita kira bulan Masihi, tapi bulan Qamariyah. Jadi kita boleh tengok kalender. Sekarang ada perkhidmatan dalam internet, mudah untuk kita tahu. Jadi kita tengok daripada kita umur 15 tahun bulan Qamariyah sampai sekarang ni dah ada berapa Ramadan. Kalau kita nak kiraan tepat, kita tengok tahun berapa yang 29 hari, tahun berapa yang 30 hari. Kalau nak mudah cerita, kita kira semua 30 hari. Contohnya sekarang kita akan berpuasa pada tahun 1438. Kan? Misalnya lah, saya bagi contoh, dia ada tinggal pada tahun 1435. Dia ada tinggal 5 hari. 1435 dia ada tinggal 5 hari. Dia tak qada. 1435 punya tak qada sampai masuklah Ramadan 1436. Tak qada. 1436 masuk 1437 tak qada juga. Masuk 1438 ni, yang sekarang ni pun tak qada, 5 hari. Setiap tahun itu dia kena denda 5 cupak. Masuk je tahun baru 5 cupak. Tambah 5 cupak lagi. 5 cupak. Jadi 1435 masuk 1436 5 cupak. Tahun yang pertama. 1437 5 cupak, jadi 10 cupak. Masuk 1438 masih tak qada, 5 cupak. Jadi boleh kita kira lah, kalau setiap tahun tu dia ada tinggal puasa. Misalnya lah, ni sebab cuai, 1435 30 hari, 1436 30 hari, 1437 30 hari misal. Jadi 1435 bila masuk je 36 30 cupak untuk 35 ni. Dan bila masuk 37 30 lagi. Masuk 38 30, jadi untuk 35 tahun 35 sahaja sudah ada 90 cupak. Dan untuk 36 pula kiraan lain pula. 36 masuk 37 30 cupak. Masuk 38 30 cupak, dah ada 60 campur 90. Yang 37 pula masuk 38 berapa? 30 cupak. Jadi 60 campur 90 campur 30 cupak. Itu cara kiraan dia. Jadi sekarang kalau umur 70 tahun, daripada 15 70 tolak 15 sama dengan 55. Jadi kita ada 55 tahun punya yang perlu dikira. Dan di sana dia ada denda kerana melewatkan qada. Dan kita jangan rasa berat untuk bayar denda ini. Sebab apa? Dia fair lah. Dia fair, maknanya setimpal. Dulu kita dah senang lenang tak puasa, jadi ada juga ruang untuk kita tebus. Itu sebenarnya satu nikmat. Kalau kita buat salah tak ada peluang untuk tebus, itu payah kan. Kalau kita buat salah ada peluang untuk tebus, itu satu anugerah. Kita kena berterima kasih kepada yang memberi peluang. Kalau ada kesalahan yang mandatory, tak boleh dah, tak boleh bayar denda, kena masuk penjara, kan berat. Tapi ada juga jenis kesalahan yang ada pilihan membayar denda misalnya. Jadi itu lebih mudah, itu lebih ringan daripada mandatory untuk terus masuk ke dalam penjara. Itu sebagai perumpamaan. Ya, samalah juga di sini merupakan satu anugerah daripada Allah.
supaya kita dapat juga menebus kesalahan sebelum menjalan kematian, dan itu lebih kurang cara untuk mengiranya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, pencerahan sangat banyak untuk pagi ini, dan masa agak terbatas untuk kita. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Sampai kita jumpa lagi minggu depan Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.